Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video Bahasa Melayu tahun 2 pada kali ini, mari kita belajar tajuk rumput Napier dengan kemahiran mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Baiklah, standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini ialah 2.2.1 membaca, memahami dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Baiklah murid-murid, mari kita baca petikan cerita yang bertajuk Rumput Napier. Ayah Kok Bun termenung apabila melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Beliau ingin mengusahakan tanah tersebut. Kok Bun telah memberikan idea kepada ayahnya. Idea itu amat bernas sekali. Bapa Kok Bun bersetuju. Mereka menanam rumput Napier. Rumput ini amat sesuai untuk ternakan seperti kambing, lembu dan ayam Belanda. Rumput Napier digemari ternakan kerana mengandungi air yang banyak dan teksturnya lembut. Rumput ini mendapat permintaan yang tinggi. Rumput Napier cepat membesar dan berprotein tinggi. Rumput ini boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Keluarga Kok Bun menjual rumput ini kepada pelanggan. Mereka berjaya untuk menjual sebanyak 1,000 kilogram batang dan 3,000 kilogram daun Napier setiap bulan. Pendapatan mereka mencecah sehingga RM2,300 sebulan. Ayah Kok Bun telah mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman rumput Napier. Mereka bekerjasama. Kini tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti idea utama dan idea sampingan pada perenggan yang pertama. Ayah Kok Bun termenung apabila melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Beliau ingin mengusahakan tanah tersebut. Ya, idea utamanya ialah melihat tanahnya yang terbiar di hujung kampung. Manakala idea sampingannya ialah ingin mengusahakan tanah tersebut. Seterusnya, perenggan yang kedua. Kok Bun telah memberikan idea kepada ayahnya. Idea itu amat bernas sekali. Bapa Kok Bun bersetuju. Idea utamanya ialah memberikan idea kepada ayah. Manakala idea sampingannya ialah idea itu amat bernas sekali. Perenggan yang ketiga, mereka menanam rumput Napier. Rumput ini amat sesuai untuk ternakan seperti kambing, lembu dan ayam Belanda. Rumput Napier digemari ternakan kerana mengandungi air yang banyak dan teksturnya lembut. Rumput ini mendapat permintaan yang tinggi. Idea utamanya ialah menanam rumput Napier. Manakala idea sampingannya ialah rumput ini amat sesuai untuk ternakan. Perenggan yang keempat, rumput Napier cepat membesar dan berprotein tinggi. Rumput ini boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Keluarga Kok Bun menjual rumput ini kepada pelanggan. Mereka berjaya untuk menjual sebanyak 1,000 kilogram batang dan 3,000 kilogram daun Napier setiap bulan. Pendapatan mereka mencecah sehingga RM2,300 sebulan. Idea utamanya ialah
Rumput Napier cepat membesar, manakala idea sampingannya ialah boleh dituai selepas 30 hari ditanam. Perenggan yang kelima, Ayah Kok pun telah mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman rumput Napier. Mereka bekerjasama. Kini tiada lagi tanah terbiar di kampung tersebut. Idea utamanya ialah mengajak penduduk kampung lain mengusahakan tanaman rumput Napier. Idea sampingannya pula ialah bekerjasama dan tiada lagi tanah terbiar di kampung. Baiklah, yang seterusnya, mari kita jawab latihan ini. Baca dan gariskan idea utama. Kemudian kotakkan idea sampingan. Tajuk rumput Bali. Musa pergi melawat gurunya, Cikgu Rahim, yang telah bersara. Kini beliau penternak lembu yang berjaya. Kita gariskan perkataan penternak lembu dan petakkan berjaya. Idea utamanya ialah penternak lembu dan idea sampingan ialah penternak yang berjaya. Perenggan yang kedua, Cikgu Rahim pernah menghadapi masalah kekurangan bekalan rumput. Oleh itu, beliau menanam rumput untuk lembu-lembunya sendiri. Kita gariskan menghadapi masalah kekurangan bekalan rumput dan petakkan beliau menanam rumput untuk lembu-lembunya sendiri. Idea utamanya ialah menghadapi masalah bekalan rumput dan idea sampingannya ialah menanam rumput untuk lembu-lembunya. Perenggan yang ketiga, Cikgu Rahim menanam rumput Bali secara hidroponik. Rumput ini ditanam tanpa tanah, jadi rumput ini bebas daripada bahan kimia. Kita gariskan menanam rumput barley secara hidroponik. Kita petakkan ditanam tanpa tanah dan bebas daripada bahan kimia. Jadi idea utamanya ialah menanam rumput barley secara hidroponik dan idea sampingannya ialah ditanam tanpa tanah, bebas daripada bahan kimia. Perenggan yang keempat, dengan ruang seluas gelanggang badminton sahaja, Cikgu Rahim dapat menghasilkan rumput tersebut. Oleh itu, penanaman rumput ini tidak membazirkan kawasan. Kita gariskan ruang seluas gelanggang badminton dan petakkan dapat menghasilkan rumput dan penanaman rumput ini tidak membazirkan kawasan. Idea utamanya ialah ruang seluas gelanggang badminton, manakala idea sampingannya ialah dapat menghasilkan rumput dan tidak membazirkan kawasan. Perenggan yang kelima, rumput ini mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi. Rumput ini sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Kita gariskan mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi dan petakkan sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Idea utamanya ialah mempunyai kadar protein dan tenaga yang tinggi, manakala idea sampingannya ialah sesuai untuk lembu, kambing dan biri-biri. Perenggan yang terakhir, kini Cikgu Rahim tidak menghadapi masalah kekurangan rumput untuk ternakannya. Beliau dapat menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari sahaja. Kita gariskan tidak menghadapi masalah kekurangan rumput untuk ternakannya dan petakkan menghasilkan rumput tersebut dalam tempoh 8 hari sahaja. Idea utamanya ialah tidak menghadapi masalah kekurangan rumput
dan idea sampingannya ialah menghasilkan rumput dalam tempoh 8 hari sahaja. Baiklah, dengan penerangan yang diberikan tadi, semoga murid-murid dapat mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. Sekian, terima kasih.